Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Wajah binti Azizan ingin membentangkan tajuk yang diberikan oleh Cikgu Rosli iaitu Bab 18 Ragam Ayat. Jom kita start! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan Bab 18 iaitu Ragam Ayat. Ini merupakan subtopik yang akan dibincangkan hari ini. Pengenalan, pengertian ayat aktif, jenis-jenis ayat aktif, pengertian ayat pasif dan jenis-jenis ayat pasif. Kita masuk kepada pengenalan. Berdasarkan ragamnya, ayat terbahagi kepada dua iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Huraian terhadap ragam ayat melibatkan frasa kerja dalam ayat. Seterusnya kita masuk kepada topik pengertian ayat aktif. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mementingkan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Sebagai contoh, subjek Ismail, predikat tidur. Subjek kanak-kanak, predikat bermain. Subjek Bapa Razak, predikat menebang pokok kelapa. Subjek harimau dan predikatnya mengejar mangsanya. Subjeknya ialah frasa nama yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Predikat ayat pula diisi oleh kata kerja. Seterusnya kita masuk kepada jenis ayat aktif, iaitu ayat aktif transitif dan ayat aktif tidak transitif. Kita mulakan dengan ayat aktif transitif. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif iaitu kata kerja yang memerlukan objek. Objek ialah frasa nama yang menjadi unsur penyambut bagi kata kerja tersebut. Secara ringkasnya, ayat aktif transitif boleh dipasifkan. Sebagai contoh, mereka mengecat bilik itu. Bilik itu dicat oleh mereka. Dalam contoh ayat ini, mereka mengecat bilik itu telah dipasifkan. Dalam ayat aktif transitif perlu ada objek sebagai penyambut. Berdasarkan contoh ayat yang diberikan, bilik itu adalah penyambut dan akhirnya dalam ayat transitif kita disoal dengan apa iaitu mengecat apa. Dalam contoh ini, mengecat bilik. Contoh ayat lain ialah pemuda itu mengejar peragut. Berdasarkan contoh ayat ini boleh dipasifkan menjadi peragut dikejar oleh pemuda itu. Ada objek sebagai penyambut iaitu pemuda itu dan boleh disoal dengan apa? Mengejar apa? Mengejar peragut. Seterusnya kita masuk kepada ayat aktif tak transitif. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan objek. Hal ini boleh dimaksudkan bahawa ia tidak boleh dipasifkan. Sebagai contoh, dia mengelamun di situ. Ayat ini tidak boleh dipasifkan kerana tiada penyambut. Sebaliknya, ayat ini mengandungi keterangan iaitu di situ. Ayat aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu ayat aktif tak transitif dengan frasa keterangan, ayat aktif tak transitif dengan pelengkap dan akhirnya ayat aktif tak transitif dengan penerang. Seterusnya, kita masuk kepada ayat aktif tak transitif dengan frasa keterangan. Ayat aktif jenis ini ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang diikuti oleh frasa keterangan dalam konstituen predikat. Frasa keterangan ini merupakan unsur pilihan yang boleh digugurkan. Contohnya, budak itu menangis teresak-esak. Teresak-esak ialah frasa keterangan di mana kita menerangkan cara budak itu menangis, iaitu menangis teresak-esak. Seterusnya, contoh lain ialah anak kucing jantan mengiau di tepi longkang. Di tepi longkang ialah frasa keterangan. Hal ini kerana ia menerangkan di mana kucing itu mengiau, iaitu mengiau di tepi longkang. Keterangan yang diberikan di atas ini boleh digugurkan. Seterusnya, ayat aktif tak transitif dengan pelengkap.
ayat aktif jenis ini ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. Unsur pelengkap ini tidak boleh digugurkan. Jika unsur pelengkap tiada, ayat tersebut tidak gramatis. Sebagai contoh, badan bayi itu bertambah montel. Perkataan montel tidak boleh digugurkan kerana ia menerangkan keadaan badan bayi itu agar ayat tersebut menjadi gramatis. Sekiranya perkataan itu digugurkan, ayat ini menjadi tidak gramatis iaitu tergantung. Oleh itu, kita perlu menerangkan bertambah. Bertambah apa? Bertambah montel. Seterusnya, contoh lain pula, penyakit Datuk Syahril beransur sembuh. Perkataan sembuh tidak boleh digugurkan kerana ia akan menjadikan ayat tersebut tidak gramatis. Sekiranya perkataan tersebut digugurkan, ayat itu menjadi tergantung. Oleh itu, kita perlu menerangkan beransur. Beransur apa? Beransur sembuh. Keterangan bagi ayat tersebut tidak boleh digugurkan. Seterusnya, ayat aktif tak transitif dengan penerang. Ayat aktif jenis ini ialah ayat yang mengandungi kata tak transitif yang diikuti oleh kata nama atau frasa nama. Kata nama yang mengikuti kata kerja tak transitif itu bukanlah pelengkap kerana unsur penerang tersebut boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan ayat tersebut. Kata nama tersebut juga bukanlah objek kerana ayat itu tidak dapat dipasifkan. Contoh, pengurus itu berbaju batik hari ini. Batik ialah penerang kepada baju itu. Oleh itu, kita boleh menerangkan pengurus itu berbaju apa? Berbaju batik. Seterusnya, contoh yang lain ialah mereka berkasut kulit ke pejabat. Kulit ialah penerang bagi kasut mereka. Oleh itu, kita boleh menerangkan mereka berkasut apa? Mereka berkasut kulit. Seterusnya, kita akan menerangkan subtopik ayat pasif, iaitu pengertian ayat pasif. Ayat pasif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Sebagai contoh, bilik itu dikemas oleh Safia. Dalam predikat tersebut, kata kerja dikemas ialah pasif. Ayat seterusnya ialah sampah sarak dibakar oleh ayah. Kata kerja bagi ayat tersebut iaitu dibakar ialah kata kerja pasif. Akhirnya, pintu itu terbuka. Dalam predikat tersebut, terbuka ialah kata kerja pasif. Seterusnya, kita masuk kepada jenis ayat pasif. Mengikut Tata Bahasa Dewan edisi 2010, ayat pasif dibahagikan kepada 3 jenis iaitu yang pertama, kata pasif dengan kata kerja berimbuhan, seterusnya, kata pasif dengan kata ganti nama dan akhirnya, ayat pasif dengan perkataan kenal. Seterusnya, kita masuk kepada ayat pasif dengan kata kerja berimbuhan. Imbuhan yang dimaksudkan ialah di, ter, ber dan kean. Contoh ayat yang diberi ialah yang pertama, buku itu dibaca oleh adik saya. Dibaca ialah kata kerja yang telah ditambah imbuhannya. Seterusnya, harimau itu tertembak di kaki kirinya. Tertembak ialah kata kerja yang telah ditambah imbuhannya. Yang terakhir ialah baju itu berjahit dengan benang sutera. Berjahit juga adalah kata yang ditambah imbuhannya. Seterusnya, kita masuk kepada ayat pasif dengan kata ganti nama. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Ayat pasif jenis ini ialah ayat pasif yang di hadapannya kata kerja dasarnya diletak dengan kata ganti nama diri orang pertama atau orang yang kedua, sama ada menggunakan kata penuh atau kelitik. Kata ganti nama diri penuh adalah seperti saya, aku, awak, engkau
dan sebagainya. Manakala bentuk klitik ialah ku, mu dan kau. Seterusnya, kata ganti nama pertama. Sebagai contoh, A. Buku itu saya baca. B. Buku itu aku baca. C. Buku itu ku baca. D. Buku itu kami baca. Dan akhirnya E. Buku itu kita baca. Berdasarkan contoh ayat yang diberi, saya, aku, ku, kami dan kita adalah kata ganti nama diri pertama. Seterusnya, kata ganti nama diri kedua. Sebagai contoh, A. Rumah itu awak bersihkan. B. Rumah itu kamu bersihkan. C. Rumah itu engkau bersihkan. D. Rumah itu kau bersihkan. Dan E. Rumah itu anda bersihkan. Berdasarkan contoh ayat diberi, awak, kamu, engkau, kau, anda merupakan kata ganti nama diri kedua. Seterusnya, kita masuk kepada ayat pasif dengan kata ganti nama diri ketiga. Ayat pasif kata ganti nama diri ketiga terbentuk daripada ayat aktif yang mengandungi subjek asalnya, iaitu kata ganti nama diri orang ketiga. Sebagai contoh, A. Bilik itu disewa oleh dia. B. Bilik itu disewa oleh beliau. C. Bilik itu disewa oleh mereka. D. Bilik itu disewa olehnya. Berdasarkan contoh ayat yang diberi, dia, beliau, mereka dan nya